Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Pada hari ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Seterusnya ibadah yang sama-sama kita dirikan sehingga ke saat ini, ianya di antara ibadah yang makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan. Yang dimuliakan ahli jatan kuasa, surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan usaha yang kalian usahakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan, alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-19 daripada bulan Ramadan kali ini. Berkemungkinan tahun ini adalah tahun yang terakhir dalam kehidupan kita. Sebabnya kita tidak boleh menjangka ajal maut di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun lepas, beberapa sahabat kita ada bersama dengan kita. Tahun ini mereka dah tak ada. Mungkin tahun depan orang teringat pula, baru teringat. Pada tahun haji, tahun depan orang sebut nama kita pula, kita pun tak ada. Jadi melihat kepada pengiktibaran dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan ianya terus menjadi rangsangan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin, muslimat yang dirahmati serta dikasihi, mengenai tajuk yang disarankan kepada saya untuk berbicara, iaitu dengan bertajuk alangkah ruginya. Maknanya kitab kita tak baca kali ini. Nanti kita akan sambunglah kalau panjang usia, saya panjang usia ataupun tuan-tuan panjang usia, insya-Allah kita akan sambung selepas daripada bulan Zulqa'dah. Mungkin Syawal orang kita kan puasa raya sebulan. Orang Melayu biasalah, bukan bila raya tu raya dahsyat lagi kita. Dengan siangnya, dengan malamnya raya. Lepas tu buka, lepas tu buka sampai habis Syawal. Jadi apapun tuan-tuan, perempuan rahmati sekalian, beberapa persoalan yang perlu kita tahu kenapa kita beribadah. Saya yakin jika persoalan ini kita ajukan kepada anak-anak kita sekalipun, apa mereka akan jawab? Adik, kenapa adik berpuasa, ayah tak puasa, tak boleh raya? Adik, kenapa adik berpuasa, ayah tak puasa, ayah tak boleh pergi bazar Ramadan? Adik, kenapa adik berpuasa sehinggakan kita pun tak tahu kenapa kita berpuasa? Dan kesannya kita lihat pada hari ini, kemeriahan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baik masjid ataupun surau, tidak semeriah pada awal Ramadan dahulu. Awal Ramadan penuh, pada hari ini kembali kepada fitrah. Tempat saya pun sama, saya kira tempat tuan-tuan, perempuan pun begitu. Yang mana pada hari ini kita sibuk pada malam harinya. Kenapa pada awal Ramadan dahulu kita boleh? Kenapa sekarang kita tidak boleh memeriahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah? Ini yang peliknya dalam masyarakat kita jika dibandingkan dengan masyarakat Arab, iaitu semakin akhir Ramadan semakin banyak ataupun semakin penuh rumah Allah. Kita berbeza, kita awal Ramadan penuh, akhir semakin kurang. Saudara muslimin, muslimat yang dirahmati serta dikasihi sekalian, kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan. Bahkan di sana ada beberapa perkara yang merugikan kita di saat kita beribadah. Sebagaimana saya nyatakan tadi, kenapa kita berpuasa? Kenapa saya, tuan-tuan, puan-puan kita berpuasa? Ada sebahagian dari kalangan kita tidak mengerti. Bagi mereka puasa ini macam saya katakan tadi, nak raya. Dan kesannya kita lihat dalam masyarakat kita,
kita tidak memandang Ramadan ini adalah bulan ibadah, bulan untuk menukar langsirnya, nak kena tukar perabot rumahnya. Kita fikir begitu. Dan ini yang sering kali dimainkan peranan penting, terutamanya daripada orang rumah kita. Saya, tuan-tuan perempuan, ini cerita tentang peribadi saya lah. Sebab dalam bab ini, kita sebagai ketua keluarga, kita mempunyai prinsip dalam bab beribadah. Saya hingga kan bazar Ramadan orang rumah ajak pergi pun saya tak nak pergi. Ustaz, kenapa gitu Ustaz? Ustaz, jangan kedekut sangat. Bukan begitu, tuan-tuan perempuan. Kita pergi bazar Ramadan, semua kita begitu. Kita tengok semua kita nak. Semua benda kita tengok semua kita nak. Persoalannya kita makan habis ke tidak? Kita dah tahu dah kita makan tak habis, tapi itu yang kita beli. Kita tahu. Jadi Ustaz seolah-olah Ustaz ianya penuh dengan pembaziran ya. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati sekalian, Ustaz, jadi Ustaz, apa yang ruginya Ustaz semasa kita berada pada bulan ini? Bahkan di sana ada beberapa perkara yang merugikan kita. Bahkan di antaranya ihmalus salawatul khams wa ta'khiruhu an waqtiha wa ada'iha bikasrin wa khumul. Di antara perkara yang merugikan di samping kita sedang berpuasa, iaitu kita melewa-lewakan solat. Solat kita melewa-lewakan solat dan kita mengakhirkan solat. Kenapa Ustaz? Ialah di samping kita berpuasa, pastikan kita juga menggandakan ibadah. Cuba kita meletak dalam keazaman diri kita sepanjang bulan Ramadan ni, berapa kali aku tak pergi jemaah? Berapa kali? Mungkin asar, mungkin maghrib, kita hitung dia. Supaya ianya menjadi satu KPI dalam kehidupan kita, terutamanya Ramadan kali ini, kita cuba meletak keazaman supaya kita melaksanakan solat secara berjemaah. Bahkan di antara perkara yang merugikan sepanjang kita berada pada bulan yang mulia ini, kata pengarang Sama'ul Ghina, iaitu kita mendengar nyanyi-nyanyian. Nyanyi-nyanyian hari ni, kita masuk dalam lift pun dah ada lagu raya. Bukan tempat tuan-tuan, tempat lain. Tempat tuan-tuan mana ada. Sini tak ada lagu. Maknanya dengar lagu raya. Pergi mana pun dengar lagu raya. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan perempuan kita pun melihat satu video yang diviralkan di Jekyll, Kuala Lumpur. Pukul 7 malam orang masuk. Jam. Bukan kita kata jam lah, jam manusia. Untuk laluan masuk ke Jekyll. Maknanya Ustaz, apa yang kita faham daripada video tersebut? Di saat kita sibuk di rumah kita nak berbuka puasa, sebaliknya terdapat sebilangan manusia yang sedang masuk ke dalam pusat membeli belah. Jadi Ustaz bila masuk ke JK, tuan-tuan, pernah kita masuk ke JK setengah jam? Saya nak tanya. Ke ada sini Ustaz, saya masuk, Ustaz cepat je Ustaz, saya keluar. Ustaz tak pernah Ustaz 2-3 jam lah. Okey, tak apalah. Kita sangka baik mungkin mereka masuk nak berbuka di dalam JK. Tuan-tuan, JK ada kedai makan dalam? Ke ada? Tak ada Ustaz, mana ada JK kedai makan dalamnya? Kemudian, tak apalah, kita kata Ustaz mungkin mereka mengakhirkan sedikit solat mereka, 8 suku maghrib, tak apa. Kemudian jalan baliknya apa semua, secara tidak langsung, isyaknya ke mana, tarawihnya juga ke mana. Ini kesannya tuan-tuan perempuan, apa yang kita lihat. Ustaz kita sangka baiklah Ustaz, sekarang masjid kita kurang orang balik kampung. Biasalah kan kita punya alasan, kita macam-macam orang balik kampung dah Ustaz. Balik kampung, kat kampung pun tak ada orang juga. Kan kita pun orang kampung juga. Balik kampung pun Ustaz tak ada orang juga. Kemana habis, kita pun tak tahu. Yang jelas bagi kita, tuan-tuan, saya cabar kita pergi PKNS malam ni. Pukul 8 malam. PKNS Shah Alam, kita pergi. Kita cuba bayangkanlah, ya Allah, rupa-rupanya Ustaz, ke sini datangnya mereka. Sebab itu, berbicara tentang kerugian ini, bulan yang penuh pengampunan, Rasulullah pernah bersabda kepada kita, saya yakin semua orang tahu tentang hadis ini. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dalam hadis yang lainnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sungguh Quran ada 3 hadis yang cukup penting. Yang pertama, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan.
Yang kedua, siapa yang mendirikan Ramadan. Yang ketiga, siapa yang mendirikan malam Al-Qadr. Kesemua ketiga-tiga golongan ini diampunkan dosa mereka yang terdahulu, kata Rasulullah. Mendirikan Ramadan, Ustaz? Ya, mendirikan Ramadan di siang harinya melalui kita berpuasa dan juga ibadah yang lainnya. Serta di malam harinya kita mendirikan melalui salat, membaca Al-Quran, bersedekahnya. Jadi kita tanya diri kita, macam mana? Apa yang kita lakukan bermula daripada awal Ramadan? Pernah ke tidak kita meninggalkan solat secara berjemaah pada malam harinya, maghrib dan juga isyak? Yalah Ustaz, kita siang sibuk, tak apalah, kita kata sekurang-kurangnya malam. Ataupun pernah juga kita ponteng. Jadi ini satu persoalan yang cukup penting kepada kita untuk kita menilai ibadah kita. Sebabnya kita mesti bezakan kenapa kita beribadah. Macam tu juga saya kata tadi, mengenai persoalan kenapa kita pergi menunaikan solat tarawih. Pada malam pertama kenapa boleh, pada malam-malam yang lainnya kenapa tidak? Ini juga di antara persoalan yang cukup penting. Kita berbalik mengenai perbicaraan yang dinyatakan olehnya. Juga pengarang menyatakan di antara perkara yang merugikan ketiga, iaitu musyaharatul tilfaz wal musalsalat. Kita melihat dan banyak menonton televisyen. Banyak menonton televisyen. Ini juga di antara perkara-perkara yang boleh merugikan kita punya puasa. Tuan-tuan, saya nak tanya, kita terlihat sahaja aurat, berdosa ke tidak? Terlihat, bukan sengaja ni. Bukan sengaja. Ustaz, alang-alang terlihat, Ustaz, kepala kita pun ikut pada kanan ke kiri. Terlihat, Ustaz, itu bukan terlihat. Terlihat, tertengok saja pun dah berdosa. Tetapi Ustaz, dosa tersebut ianya hanya menjadi penebus atas dosa yang kita lakukan melalui solat kita, melalui wuduk kita. Ianya menjadi kafarah. Itu tak apalah perbicaraan kita di sini. Di saat kita buka TV, sekurang-kurangnya ada. Sebab itu, para ulama berbicara, ianya juga di antara perkara yang merugikan kita. Ini juga sebagai muhasabah kepada saya lah. Bahkan kita katakan, seringkali saya katakan, di negara kita ini adalah perkara yang cukup mustahil untuk kita elak. Daripada melakukan dosa-dosa kecil tadi. Yalah Ustaz, nampak macam mana Ustaz? Kerja kami Ustaz terpaksa hadap dalam liftnya, dalam ofisnya Ustaz. Walaupun begitu, semestinya kita berusaha ke arah yang lebih baik. Kemudian, juga di antara perkara yang merugikan, kata pengarang, al-khuruju lil aswaqi wa fihi fitanun azimah, iaitu seringkali kita keluar ke tempat membeli belah. Ustaz, pergi ke tempat membeli belah Ustaz, harus kan? Ya betul, harus. Kenapa dia membicarakan perkara ini, perkara yang merugikan kita? Sebab itu tuan-tuan perempuan, kita mesti meletakkan satu plan yang baik. Sebelum Ramadan, sepatutnya kepada kita persiapan hari raya itu telah pun kita persiapkan. Itu lebih baik bagi kita lah. Supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita bersedia, tanpa kita disebokkan dengan perkara-perkara luar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahkan di antara perkara-perkara, juga perkara yang merugikan kita di saat kita berpuasa, al-ghibatu wal-qil wal-qal. Kita mengumpat dan kita menyatakan melalui perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita berbicara. Banyak sembang gosip, kan, banyak buat benda-benda yang tidak ada faedah. Sebab itu dalam bab ini, terutamanya kita sekarang media sosial kita, baik WhatsApp ataupun Facebook, benda-benda yang sia-sia tu sebaiknya kita jangan kita share ataupun kita like. Macam fitnah, kan sekarang zaman fitnah aja, kita buka mata je, ada je berita. Tak tahu betul ke tidak, kita pun share. Ustaz saya tak share, Ustaz saya like je. Itu pun sama tuan. Sebab itu dalam perkara ini takut-takut ianya merosakkan puasa kita. Kemudian di antara perkara-perkara yang merosakkan ibadah kita, ihmalul amal al-wazifi bihujjati ta'ab, iaitu kita melewa-lewakan pekerjaan seharian kita dengan berhujah aku ini berpuasa letih, puasa. Itu pun jangan. Jadi saya yakin tempat tuan-tuan tak adalah begitu. Sebab Ustaz bagi kami, Ustaz Ramadan dengan bukan Ramadan sama je Ustaz kami bekerja.
Ya, dan ini di antara perbezaan yang ada pada negara kita dan juga negara Arab. Saya yakin tuan-tuan kita pernah pergi negara Arab kan, bulan Ramadannya macam mana. Negara Arab, bulan Ramadan, dia orang waktu dia orang berbeza dan berubah. Lepas subuh, dia orang tidur. Tak kerja. Lepas subuh. Lepas zuhur baru dia orang buka pejabat sekejap. Sampai asar je buka. Lepas asar rehat. Ini orang Arab. Sebaliknya kita tidak. Jadi ustaz, kita dalam negara kita tak berlaku ustaz benda begitu, alhamdulillah. Tapi negara Arab itu adalah satu realiti. Dengan hujah kita berpuasa. Kata pengarang tidak. Apabila tibanya bulan Ramadan itu, kita juga tidak melewakan pekerjaan kita. Takut-takut ianya menjadi hujah kepada bukan Islam. Kepada kita, orang Islam ni, bila bulan Ramadan, lain je dia orang kerja. Tidur je. Kualiti pekerjaan mereka pun menurun. Secara tidak langsung, ianya merosakkan imej Islam. Kemudian di antara perkara yang diketengahkan oleh pengarang, melalui perkara-perkara yang merosakkan kita, iaitu al-i'jabun bin nafsi. Iaitu kita rasa ta'ajub dengan diri kita. Ini, wal'ayazubillah. Kita rasa ta'ajub, kita sedang berpuasa, tapi kita rasa ta'ajub bukan main dengan diri kita. Kita rasa ibadah kita lah ibadah yang paling sempurna. Di siang dan juga di malam harinya. Sebab itu, di saat tersebut kita mesti menjaga diri kita. Takut-takut, kita merasakan kita ini cukup sempurna melakukan ibadah. Sebenarnya ianya merosakkan ibadah kita. Kemudian pengarang juga berbicara tentang perkara yang dikhususkan kepada lelaki. Bahkan katanya, di antara perkara yang sedikit merosakkan katanya, at-tasakku'u fi syawari', iaitu kita melepak. Tuan-tuan perempuan kita tak ada lah budaya lepak. Saya yakin sini tak ada. Tak ada kita nak lepak di bawah tu sambil tengok ustaz orang masuk, lalu keluar masuk keluar. Yalah ustaz. Kita tengok dengan pakai skirtnya apa semua sambil ambil lepak bawah. Ini juga di antara perkara yang tidak baiklah untuk kita duduk di tempat-tempat yang mana ianya menjadi lalu lalang. Dalam waktu yang sama, mengundang perkara yang tidak baik kepada kita. Kemudian, juga di antara perkara-perkara yang dinyatakan serta ianya dikhususkan kepada golongan lelaki, az-zulm famahma kana laka a'malun salihah wa mahma haramat fi Ramadan fama damat zalima. Iaitu perkara yang penting, kezaliman. Kezaliman macam mana tu ustaz? Kezaliman dalam erti kata kita mengawal diri kita daripada kita melakukan kezaliman. Sebagai contohlah, pemanduan yang melulu, ianya ada satu bentuk kezaliman. Pemanduan yang melulu, kita masuk lain kanan, kita tidak beri signal. Kita nak pindah lorong, tidak beri signal. Itu adalah satu kezaliman. Sebabnya ustaz, ustaz banyak kes ustaz dengan sebab tidak memberi signal je, kemalangan dalam raya. Secara tidak langsung ianya adalah satu bentuk kezaliman. Banyak benda lagi lah. Kita mengata, kita kenakan kawan-kawan. Ini juga di antara perkara yang tidak selayaknya bagi kita. Kemudian, bahkan di antara perkara yang cukup penting, kata pengarang, at-taqsiru fi haqqil walidain, iaitu kekurangan kita untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Ini sebagai muhasabah kepada saya, tuan-tuan, perempuan. Macam kita bila kita masih ada kedua ibu bapa. Bulan Ramadan, sukar sikitlah ustaz kepada kita ustaz. Saya bukan tak nak balik kampung ustaz, tapi ustaz saya pun memerlukan kos satu. Kemudian saya pun meningkatkan saya punya produktiviti. Sekurang-kurangnya untuk akhir raya nanti saya boleh bagi banyak sikit kat mak saya. Tuan-tuan, perempuan dirahmati sekalian, jika ibu kita menelefon kita daripada kampung, sebaiknya dalam perkara tersebut kita mesti berterus terang. Itu je lah. Macam mana ustaz? Sebab ibu bapa ini bila mereka telefon, melainkan mereka rindu kepada kita. Mereka tak cakap suruh kita balik, tapi keinginan mereka itulah. Jadi kita fahamkan mereka. Kita cerita, mak, insya-Allah mak saya akan balik sebelum raya. Nanti kita cuba cakap dengan budi bahasa yang baik. Saya seringkali ibu telefon. Ibu saya cakap terangnya, bila nak balik buka puasa sekali. Saya cakap, mak, bukan saya tak nak balik. Memandangkan isteri pun tengah sarat di sini, isteri saya. Bukan saya tak nak balik. Mak, kalau boleh mak datang. Mak datang duduk dengan cek lah di sini. Mak saya pun datang. Datang duduk sekejap dengan saya, sekarang dia dah balik. Maknanya dalam perkara tersebut kita mesti betul terang, takut-takut
Dengan sebab kita melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini, ianya di antara ibadah yang sia-sia dengan sebab kederhakaan. Ibu bapa berasa hati dengan kita. Berasa hati dengan kita, kita pun buat layan tak layan. Dalam perkara tersebut, kita mesti mengambil berat. Macam ibu saya juga sekali telefon waktu-waktu yang pelik. Pukul 3 pagi, 2 pagi. Kalau tuan-tuan kita rasa macam mana? Waktu-waktu yang pelik, kita kata waktu-waktu yang kita tengah tidur. Jadi, itu menjadi satu motivasi kepada kita. Nak menguji iman kita sebenarnya. Allah uji kita nak tengok kita ni hormat ke tidak kepada kedua ibu bapa. Waktu yang sukar kita rasa baru letak kepala je adalah baru balik tarawih. Pukul 12, pukul 1, pukul 2 dia telefon. Tengok-tengok nombor telefon dia. Aku nak angkat ke tidak? Aku nak angkat ke tidak? Masa tu kita fikir. Kita tak angkat buat dek je. Ingat, kita telah pun menderhakai dia. Kita angkat. Mak, cek letih mak. Kita cakap tu terang lah dengan dia. Baru je letak kepala mak. Tak apalah, kita pun sembang sikit lah. Sekurang-kurangnya dia tidak berasa hati dengan kita. Dan itu yang sepatutnya kita sebagai anak. Tuan-tuan, perempuan dirahmati sekalian, oleh itu juga kita mesti meletakkan satu kewajipan kepada kita sekurang-kurangnya. Bagi kita meletakkan keazaman, sumbangan kita dan pemberian kita pada bulan Ramadan kepada mereka hadiah. Hadiah, tak kira dah mungkin kita boleh belikan plakat saja ustaz, silakan. Kain batik saja ustaz, ya silakan. Jadi mereka tidak inginkan daripada kita sekurang-kurangnya dengan sebab pemberian kita ianya di antara bukti ataupun bakti yang cukup baik atas cinta kita kepada mereka. Macam saya, ayah dah tak ada. Baru kita rasa rupa-rupanya kita ni banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Sekarang ni kita nak buat apa macam saya nak bagi hadiah fikir pun, ya Allah, kekurangannya aku dulu. Bila dah tak ada, baru kita fikir banyak. Jadi macam kita sekarang masih ada. Kalau kita macam dekat je kita nak balik, esok kan cuti 2 hari, kita balik, boleh kita balik. Sebaiknya begitu kita balik dan berbuka supaya mereka senang dengan kita dan mereka mendoakan kesejahteraan buat kita. Ingat, redha kedua-dua mereka itu adalah perkara yang amat dituntut di dalam agama Islam. Bahkan ianya adalah satu kewajipan kepada kita hinggakan menyaut. Ini sebagaimana kita bicarakan dahulu. Kita tengah solat sunat, mak kita telefon. Kita nak sempurnakan solat sunat ataupun kita menjawab panggilan? Tuan-tuan, macam mana? Kita ingat tentang satu hadis yang diceritakan dahulu. Tentang seorang pemuda yang beribadah kepada Allah. Mak dia datang. Nama dia Juraij. Mak dia datang, mak dia beri salam. Dia tengah solat. Dia buat tak tahu je. Hingga kan dalam solatnya dia kata, ya Allah, solat ataupun ibuku. Maknanya dia nak pilih lah, nak menyaut seruan ibunya ataupun nak meneruskan solat. Maka dia meneruskan solat. Itu hari yang pertama. Hari yang kedua pun dia buat benda yang sama. Mak dia datang. Hingga kan hari yang ketiga, mak dia datang dan memanggilnya daripada luar, Juraij, keluar sekejap, aku ibumu. Dia pun dalam tempat ibadahnya dia fikir, macam mana ni, nak saut seruan ibu aku ataupun nak meneruskan solat. Dia meneruskan solatnya hari yang ketiga. Hingga kan ibunya kata, jangan kau matikan Juraij ya Allah, hingga kau diuji kepadanya dengan perempuan durjana. Ini kisah yang kita ambil dulu sehinggalah Juraij itu diuji dengan perempuan pelacur. Yang berlaku kepada maknanya ustaz, berdasarkan hadis itu para ulama menyatakan kewajipan kepada kita menyaut seruan kedua ibu bapa lebih didahulukan daripada perkara ibadah. Tengah solat tarawih, tiba-tiba mak kita telefon. Kan boleh kita keluarkan handset kita nak tutup, boleh. Dengan bunyi handset kan ganggu satu masjid, kita nak tutup sekejap, tengok nombor telefon mak kita. Macam mana nak teruskan solat ataupun kita menjawab panggilan dia? Ini kisahnya sama sebagaimana kisah Juraij tadi. Kita mesti menjawab panggilannya terlebih dahulu. Bahkan menjawab panggilannya itu lebih didahulukan daripada kita melakukan ibadah sunat. Ustaz, saya tahu dah ustaz, kerana mak saya ustaz bukan benda penting. Dia cakap, dah buka puasa ke? Makan apa? Saya tahu ustaz, soalan tu itu je ustaz. Itu pun nak kena jawab je ustaz. Dah lah, macam saya lah mak saya telefon. Gitu juga. Makan apa tadi? Buka puasa. Kita tahu dah masalah yang sama. Tidak tuan. Ia juga menjadi satu kewajipan kepada kita menjawab. Hukumnya tetap sama walaupun benda-benda biasa. Ini kita lihat bagaimana agama Islam meletakkan bakti kepada mereka berdua itu adalah perkara yang tertinggi dalam hukum kita. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Bahkan di antara perkara yang meruntun jiwa kita. Kata pengarang, di antara perkara
yang mensia-siakan kita semasa kita berpuasa ini al-ghaflatu 'anil maut wa nisyani. Ini muhasabah kita jugalah. Iaitu kita lalai daripada mengingati kematian dan kita melupakan kematian. Kita lalai daripada mengingati kematian dan kita lupa. Ustaz, maknanya Ustaz di samping kita berada pada bulan yang mulia ini kita beribadah, kita kena ingat kematian. Ya. Ingat kematian bukan hanya semasa kita memandu sahaja. Kita ingat mati masa memandu. Kan masa memandu memang kita ingat tak boleh bawa kereta laju, kena bawa pemanduan yang baik. Bahkan kita dalam agama Islam bukan hanya ketika memandu, bahkan semua keadaan, ketika setiap keadaan kita mesti ingat akan waktu itu. Kenapa Ustaz? Bila kita ingat akan kematian, secara tidak langsung keinginan kita untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya ianya akan terhenti. Bahkan bila kita baca beberapa buku yang menceritakan tentang kelebihan kita berpuasa. Ini di antara penamat saya lah. InsyaAllah kita akan berhenti sebagaimana waktu biasa 1.35. Di antara buku yang tulis oleh Alan Codd, bukunya yang bertajuk Fasting the Ultimate Diet. Satu buku yang cukup menarik berbicara tentang puasa, kesan atas psikologi seseorang. Bahkan di antara perbicaraannya berbicara tentang psikologi kita di saat kita berpuasa ianya berbeza. Daripada tahap tumpuan serta hinggakan syahwat kita juga ianya berbeza jika dibandingkan ketika mana kita tidak berpuasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah baginda alaihi salatu wasallam berbicara kepada kita, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadda lil basar wa ahsana lil farj. Faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian pemuda-pemudi, siapa yang berkemampuan dari kalangan kalian, maka hendaklah ia berkahwin. Kita kena kahwin. Ke ramai juga orang tak kahwin lagi sini? Ramai lagi Ustaz. Ya, kahwinlah. Kita berkemampuan, kahwin. Kita berkemampuan, kita kahwin. Kenapa Ustaz? Rasulullah kata, maka sesungguhnya ia menjaga penglihatan dan ia juga memelihara kemaluan. Dan siapa yang tidak berkemampuan, maka hendaklah ia berpuasa. Pergi bincang dengan rumah bakal mentua, dia orang letak Ustaz 20,000. 20,000 Ustaz, nak cari mana? Nak pinjang alung memang boleh sangat. Macam orang kita sekarang. Satu perkara yang cukup menduka citakan kita dalam masyarakat kita, terlalu ikut-ikut dengan budaya orang lain, hinggakan perkahwinan kita nak buat ikut standard. Terpaksa kita berhutang. Kemudian bila kita berhutang, kita pun meletakkan sasaran. Saya yakin bila hari kenduri nanti, ianya dapat mengembalikan semula hutang tersebut. Secara tidak langsung bila kita buat kenduri, kita harap orang beri. Jangan. Bila nama kenduri, kalau masyarakat kita dulu sebut kenduri, ianya keluar pada kita tanpa kita mengharap apa-apa pemberian. Orang nak beri itu lain. Tetapi dengan sebab kita mengeluarkan, kita juga mengharapkan pulangan, ialah kita berhutang. Ini juga antara perkara yang semestinya kita melihat. Jadi Rasulullah mendatangkan solution atas masalah tersebut kerana dengan sebab kita berpuasa, ianya mengawal pandangan kita dan juga kemaluan kita. Rasulullah menyatakan siapa tak mampu untuk berkahwin, maka hendaklah ia berpuasa. Ustaz, kenapa puasa Ustaz? Tuan-tuan perempuan dirahmati sekalian, kita berpuasa sebenarnya ianya ada kesan dalam kita mengawal nafsu kita. Semua kita bernafsu, baik lelaki dan juga perempuan. Jadi Ustaz, ia boleh menghilangkan Ustaz? Tidak, ia hanya boleh mengawal. Mengawal itu boleh. Adapun menghilangkan, tidak. Ustaz, pernah ke tidak Ustaz zaman sahabat dulu? Ya, zaman sahabat pernah juga, sahabat yang terlajak. Pernah kita cerita dulu. Yang mana sekurang-kurangnya ianya hanya mengawal sahaja. Keinginan kita, bahkan ianya memberi kesan psikologi. Saya pun yakin tuan-tuan perempuan, kita bulan Ramadan, kita pengalaman diri kita sendirilah. Keinginan kita bulan Ramadan Ustaz tak sama Ustaz jika dibandingkan dengan bulan luar daripada Ramadan. Keinginan kita tak sama. Tengok orang rumah kita pun tengok biasa je. Kalau ada kita tengok sini pun tak sama. Ustaz saya, Ustaz Ramadan, luar Ramadan sama je Ustaz. Itu kita kata memang ni lah. Jadi dalam perkara tersebut, sebenarnya ia ada kesan psikologi ke atas kita dengan sebab kita berpuasa.
Tuan-tuan perempuan dirahmati sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 183, juzuk yang kedua muka surat 28. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam artinya, wahai orang-orang beriman, difardukan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu menjadi kefarduan kepada mereka sebelum daripada kalian. Mudah-mudahan kalian di kalangan mereka yang bertakwa. Artinya puasa ini juga menjadi satu kewajipan kefarduan kepada umat-umat terdahulu. Ustaz, bukan kita saja Ustaz berpuasa. Tidak, bukan kita saja. Umat terdahulu pun berpuasa. Apa bukti Ustaz umat terdahulu pun berpuasa? Tuan-tuan, bila kita membaca tentang kisah Aristotle, kita boleh search Aristotle dan juga Plato. Aristotle juga dikatakan Aristotle. Yang mana Aristotle, saya minta maaf sikit lah, tak pernah sihat. Jadi melalui sejarah ataupun kisah Aristotle, dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masihi. Kematiannya pada tahun 322 sebelum Masihi. Yang mana ia berbicara tentang puasa ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahkan pandangannya ini menjadi rujukan dalam bidang perubatan. Yang mana ia menyatakan an-sawma huwa at-tariqut tabi'i li shifa'i min al-amrad. Sesungguhnya puasa itu menjadi rawatan tradisional untuk menyembuhkan daripada penyakit-penyakit. Maknanya Ustaz, dengan sebab kita berpuasa, ianya menyembuhkan kita, ya. Ianya ada kesan di saat kita berpuasa. Bahkan bila kita renung zaman Aristotle tersebut, zamannya sebelum zaman Masihi. Artinya Ustaz, sebelum zaman Nabi Isa lah Ustaz dia, ya. Betul, sebelum zaman Nabi Isa. Bahkan bagi mereka pada zaman tersebut, seseorang yang ditimpa dengan penyakit, tak kira lah penyakit apa, sesema ke, sakit perut ke, apa juga, mereka disarankan supaya berpuasa. Maknanya Ustaz, pendedahan mengenai puasa ini, umat-umat terdahulu mereka telah pun berpuasa, ya. Datang agama Islam, sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa, kita difardukan kepada kita berpuasa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan dirahmati sekalian, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dalam waktu yang sama kita berpuasa, kita memelihara ibadah-ibadah yang lainnya. Di samping kita bekerja, pastikan kerja kita adalah ibadah. Niat kita ianya adalah ibadah. Di samping kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, kita memandu kenderaan, pastikan ianya juga adalah ibadah. Sekurang-kurangnya kita penuhkan masa kita pada bulan yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wallahu ta'ala a'lam, wala ilmana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cumanya satu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum kita berpisah pada kali ini, yang sering kali kita dengar tentang pesanan itu. Pernah baginda alaihi salatu wassalam meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang mendirikan solat bersama dengan imam sehingga imam selesai, ditulis di sisi Allah mereka yang mendirikan malam. Ingat satu kaedah. Saya yakin tuan-tuan perempuan selalu kita dengar tentang hadis ini, bahkan saya sering kali mengulanginya. Siapa yang mendirikan solat bersama dengan imam sehingga imam selesai. Kita bermula daripada awal Ramadan macam mana Ustaz? Tempat kami buat 20 Ustaz. Bukan kami tak nak selesai bersama dengan imam, kita keluar masa 8. Jangan, orang kita buat 8 pun keluar 8 juga. Witir ditinggal begitu je. Dalam hadis ini perbicaraannya mengenai kesempurnaan solat bersama dengan imam. Kelebihan kita menyempurnakan solat bersama dengan imam seolah-olah kita mendirikan malam. Itu kaedahnya. Jadi kita meletakkan keazaman, pastikan kita menyelesaikan solat bersama dengan imam. Ustaz, tempat saya buat 20 Ustaz. Ada 2 orang imam. Imam yang pertama solat sehingga 10 rakaat. Kami keluar lah Ustaz. Kan imam tu dah selesai. Imam pertama tu dah selesai Ustaz, 10. Rasulullah pun kata begitu kan, siapa yang solat bersama dengan imam sehingga imam selesai. Imam pertama dah selesai Ustaz. Kami keluarlah bersama dengan imam tu. Tidak tuan. Pastikan kita mengakhirkan solat kita, salam yang terakhir bersama dengan imam. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan kita mendirikan malam. Bila kita tahu tempat yang kita tak mampu, kita nak follow, jangan kita pergi. Itu jelah kaedah saya. Kita cerita siap, kita pergi tempat yang kita tenang.
Yang dia buat 8, kemudian dia sambung dengan witir 3 rakaat yang boleh kita akhir witir bersama dengan dia 11 rakaat. Ini kita tahu tempat tu 20, kita gagah pergi juga. Kemudian kita keluar 8, kelebihan mendirikan malam tak ada buat kita. Jadi sebab itu di samping kita mendirikan malam, kita tahu kaedahnya, pastikan kita menyempurnakan solat bersama dengan imam. Kita pergi tempat yang sikit pun tak apa, sekurang-kurangnya kita menyelesaikan solat bersama dengan imam, daripada kita pergi tempat yang banyak, bahkan kita tidak mampu untuk menyelesaikan solat bersama dengan imam. Alangkah ruginya kita, dalam siang pun kita rugi, malam pun rugi juga. Jadi wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita terus bersemangat. Ya? Sampai habis doa sekali Ustaz. Tak, salam saja. Salam sahaja. Ustaz tempat kami Ustaz tahlil saja 15 minit, Ustaz nak tunggu tahlil juga ke Ustaz? Salam witir terakhir sahaja. Salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun boleh angkat kaki. Itu sahaja. Jadi wallahu ta'ala alam. Wala aina illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kita doa dululah. Kita tak pernah lagi kita doa ni. Tapi hari ni kita insya-Allah doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.